Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Islam adalah agama yang syumul. Apakah makna Islam agama yang syumul? Syumul bermakna menyeluruh, mencakupi seluruh bidang kehidupan dan tidak meninggalkan mana-mana aspek di dalam kehidupan. Melainkan Islam akan menjelaskannya. Itu bermaksud Islam adalah agama yang syumul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya dengan menyeluruh dan jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam, menyeru mereka supaya menerima Islam dalam seluruh bidang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada bidang itu dalam bidang akidah maupun dalam bidang ibadah maupun dalam bidang akhlak maupun dalam bidang kenegaraan maupun pada diri individu maupun dalam sistem kekeluargaan Islam, bahkan dalam sistem kenegaraan Islam. Sebahagian umat Islam menyangka bahawa Islam ini hanyalah tertumpu kepada aspek-aspek tertentu sahaja. Ramai yang menyangka bahawa Islam ini adalah ibadah di surau dan di masjid. Itulah Islam. Tidak ada kena-mengena dengan ekonomi, tidak ada kena-mengena dengan bank, tidak ada kena-mengena dengan tempat mereka bekerja di pejabat. Ya. Sebagian mengatakan bahawa Islam ini ada ekonominya, tapi tidak ada kena-mengena dengan kenegaraan. Tidak ada undang-undang, tidak ada sistem dan sebagainya. Ini adalah pemahaman yang sempit terhadap Islam. Ya, pemahaman sempit. Umpama kisah yang biasa kita dengar, beberapa orang buta yang memegang gajah. Ada yang pegang kaki gajah, ada yang pegang belalai gajah, ada yang pegang ekor gajah, ada yang pegang badan gajah. Jadi apabila ditanya kepada salah seorang daripada mereka, gajah itu binatang apa? Mereka kata gajah ni macam batang, macam pokok. Ya, sedangkan dia hanya pegang kaki gajah sahaja, hanya juzuk tertentu sahaja dalam ataupun pada diri gajah. Apabila yang pegang badan gajah, apabila ditanya gajah itu binatang dia macam mana, dia akan mengatakan gajah ni macam dinding je. Apabila orang buta yang pegang belalai, apabila ditanya gajah tu macam mana, dia kata gajah macam pipe. Ya, kesemua mereka salah. Mereka tidak memahami ataupun mengenali gajah dalam arti kata yang sebenarnya. Mereka hanya mengenali gajah pada juzuk-juzuk tertentu. Begitu jugalah ramai di kalangan umat Islam yang memahami Islam hanya pada juzuk-juzuk tertentu sahaja yang bukan mencerminkan Islam yang sebenar. Apabila penjajah telah menjajah umat Islam ratusan tahun, di negara kita lebih daripada 400 tahun, dan mereka alhamdulillah telah berjaya dihalau keluar oleh pejuang-pejuang umat Islam yang lampau, mereka meninggalkan sistem-sistem mereka untuk dipakai oleh umat Islam yang baru merdeka. Bukan sahaja di tanah air kita, bahkan di serata dunia, ya, negara-negara umat Islam memakai sistem-sistem undang-undang, sistem-sistem kenegaraan, sistem-sistem sosial, ya, yang terpaksa memakai sistem mereka. Tapi apa yang berlaku setelah masa berlalu, umat Islam mula mendapati bahawa ia tidak sesuai dengan budaya mereka, dengan kepercayaan mereka, dengan perasaan mereka. Ramai di kalangan umat Islam yang hidup bebas berpoya-poya, ikhtilat, bercampur gaul bebas masa alam remajanya, tapi apabila mereka dewasa, mereka tidak suka benda ni. Perkara ini berlaku kepada anak-anak mereka. Mereka tidak suka anak mereka bergaul bebas sampai ke tahap melahirkan anak-anak yang tidak sah taraf. Mereka tidak suka melihat rumah tangga anak mereka hancur hanya kerana anak mereka itu bergaul bebas, sana boleh, sini boleh. Jadi sistem ini mereka rasakan tidak sesuai. Ya? Mesti ada satu sistem lain, sistem Islam yang menjaga masyarakat. Begitu juga kes-kes yang berlaku, orang yang mabuk melanggar orang hingga mati, ya, kerana mabuk, ya. Sedangkan di dalam undang-undang orang bukan Islam dia boleh minum. Hanya orang Islam saja yang kena, orang yang bukan Islam dia boleh minum. Mereka rasa tak kena. Dalam sistem Islam,
mabuk ini mendatangkan kemudaratan bukan sahaja kepada orang Islam, tapi kepada orang yang bukan Islam. Maka Islam menganggap itu sebagai perkara yang salah dan mesti dihukum kepada orang yang Islam dan juga yang bukan Islam. Jadi lama-kelamaan masyarakat mula merasakan bahawa sistem yang ditinggalkan oleh British ini, sistem yang ditinggalkan oleh penjajah-penjajah ini tidak bersesuaian dengan budaya mereka. Oleh sebab itu, umat Islam mula mencari agama mereka, Islam, dan keluasan agama mereka. Mesti Islam menyelesaikan perkara ini. Mesti Islam juga membincangkan perkara ini. Dan sebenarnya di dalam kitab-kitab ulama-ulama Islam, semua yang terdapat dalam kehidupan kita ini semuanya dijawab oleh ulama-ulama Islam yang terdahulu, ya, dan juga ulama-ulama Islam hari ini yang contemporary, ya, boleh menjelaskan perkara ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber Islam yang hakiki. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengimport sistem-sistem yang lain untuk diguna pakai di dalam umat Islam. Adapun mengimport ini diibaratkan oleh Dr. Fathiyah Khan di dalam bukunya Saya Menganut Islam, ya, mengatakan bahawa mengimport sistem ini seolah-olah mengimport seperti mana mengimport organ, contohnya buah pinggang daripada seseorang diguna pakai kepada seorang yang lain. Dia tanam dalam seorang lain. Dia boleh berjalan, berfungsi, tetapi tidak sama fungsinya seperti mana buah pinggang asli Tuhan punya badan itu sendiri. Dan biasanya juga buah pinggangnya yang diimport daripada, yang ditransplant daripada seseorang yang lain itu boleh bertahan mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun. Jadi tidak sama. Begitu jugalah, kata beliau, mengimport sistem yang bukan Islam diguna pakai di dalam jasad umat Islam yang mempunyai akidah yang berbeza, yang mempunyai ibadah dan akhlak yang berbeza, sudah tentunya tidak akan sesuai dan satu masa nanti ia akan ditolak oleh umat Islam itu sendiri. Jadi umat Islam sebenarnya mempunyai agama, mempunyai cara hidup, sistem ibadah, akidah yang unik, yang tidak perlu berpaut kepada kapitalis, yang tidak perlu berpaut kepada sosialis, ya, yang tidak perlu berpaut pada puak kanan ataupun puak kiri. Ia adalah agama fitrah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam untuk mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi malangnya setelah berjalan masa yang panjang, ya, penjajah pun telah pergi dan umat Islam sendiri telah merasakan keperitan sistem-sistem yang bukan Islamnya, tidak memenangkan mereka dalam berhadapan dengan cabaran-cabaran dunia ini, cabaran peperangan mereka kalah dan kalah dan kalah, tapi masih lagi mereka belum mengambil pengajaran yang berguna daripada kelemahan dan kekalahan mereka. Seperti mana negara Arab sendiri, mereka berpaut dengan kapitalis Barat pada selepas Perang Dunia yang pertama dan kedua. Apabila Amerika hebat menang, Eropah banyak menang, ya, mereka berpaut, tetapi mereka lawan Israel, mereka kalah pada tahun 1948. Selepas kekalahan itu, mereka melihat bahawa tidak ada gunanya berpaut dengan kapitalis. Mereka berpaut pada sosialis. Banyak negara Arab berpaut dengan sosialis Rusia, ya, tapi akhirnya mereka kalah juga dengan Israel pada tahun 1967. Pada perang tahun 1973, ya, mereka kembali sebahagian kecil, ya, mengubah slogan peperangan mereka daripada barbah jauh. Kalau mereka perang tu, mereka kata barbah jauh untuk mengangkat semangat mereka, ya, di darat, di laut dan di udara, darat, laut, udara, laut. Begitulah mereka perang dan mereka akhirnya mereka kalah di darat, mereka kalah di udara, mereka kalah di laut. Itu tahun 1967. Tapi pada tahun 1973, ya, mereka setelah kalah tahun 48, setelah kalah tahun 67, pada tahun 1973 slogan mereka ketika peperangan dengan Israel adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan mereka menang pada tahun 1973. Hanya dengan slogan, ya, hanya dengan slogan mereka telah menang. Apatah lagi sekiranya bukan sahaja negara-negara Arab, tapi seluruh umat Islam di dunia kembali kepada Islam yang menyeluruh, bukan sekadar slogan sahaja, tapi dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka, dalam sistem kenegaraan mereka, undang-undang mereka dan syariat.
InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemenangan pada mereka. Jadi agama Islam agama yang mempunyai kepribadiannya yang tersendiri, yang unik, yang tidak perlu berpaut kepada Barat maupun berpaut kepada Timur, tapi ia adalah agama fitrah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mesti diambil semuanya menyeluruh secara syumul dan tidak diabaikan mana-mana juzuk di dalam ajaran Islam tersebut. Dengan ciri seperti inilah, ya, agama Islam teguh. Akidah Islam teguh ribuan tahun. Lebih teguh daripada akidah ataupun pegangan Kristian yang hari ini ramai dari kalangan ulama-ulama kita menerangkan tentang kebatilan akidah mereka. Trinity hanya ciptaan lebih kurang 200 tahun sebelum Nabi kita lahir. Ya, lebih kurang 200 tahun dalam satu convention. Sebelum itu, mereka masih berpegang kepada tauhid satu Tuhan, tapi dipesongkan. Dan hari ini boleh diterangkan kepada mereka melalui kitab mereka sendiri. Dalam Old Testament tidak ada menyebut Trinity. Yang disebut Tuhan adalah satu. Jadi akidah Islam terbukti akidah yang paling teguh di dunia. Kemudian ibadah dalam Islam terbukti yang terbaik, yang terteguh di dunia. Meliputi segala bidang daripada solat, zakat, haji, sehinggalah kepada sembelihan, pada binatang-binatang yang boleh dimakan, pada sistem perbankan, sistem ekonomi Islam, sistem jenayah dan sebagainya. Pergi saja ke pasar Wuhan, ya, di China. Semua jenis binatang boleh makan. Daripada serangga, apa jenis serangga, apa jenis binatang yang merayap, daripada segala jenis binatang atau darat dan juga di lautan, mereka goreng dan makan. Tidak ada sebarang panduan dalam ajaran mereka. Tapi dalam ibadah Islam lengkap semuanya. Ya, umat Islam sekira berpegang teguh dengannya, insya-Allah tidak akan sesat selama-lamanya, dia tidak akan kalah selama-lamanya. Ini dia Islam, agama yang teguh, yang mesti kita hidup dengannya dan kita hayatinya dan kita sampaikan kepada rakan-rakan di sekeliling kita. Bahkan kita sampaikan juga kepada masyarakat yang lain di rantau ini dan di seluruh dunia. Oleh sebab indah dan syumulnya Islam ini, dan ia adalah agama yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agama tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dari akhirat mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Marilah kita menghayati Islam dalam diri kita dan menyampaikan Islam ini kepada masyarakat sekeliling kita, bahkan ke seluruh rantau dan dunia ini. Bermakna bukan saja kita menghayati Islam, tapi kita turut sama memperjuangkan, mempropagandakan Islam, menyebarkan Islam ini kepada masyarakat di seluruh dunia. Menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yansurkum, yang bermaksud sekiranya kamu menolong agama Allah, iaitu tolong mendakwahkannya kepada orang lain, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yathabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala akan meneguhkan pendirian kamu. Jadi marilah kita menjadi pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan agamanya. Seperti mana apabila Nabi Isa bertanya kepada rakan-rakan sekelilingnya, siapa yang akan menolong dia dalam membawa agama Allah? Ya, qala al-hawariyun, berkatalah hawariyun, iaitu penolong-penolong Nabi Isa, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kamilah yang akan menolong kamu. Kamilah yang akan membantu kamu memenangkan apa risalah yang kamu bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama menghayati Islam dan memperjuangkan Islam yang syumul, yang menyeluruh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita dan mengganjari kita dengan ganjaran syurga dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.